Terima kasih saudara pengerusi majlis, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Selamat datang ke Gombak sekali lagi dan juga ke Keramat Bangsa dan kawasan sekitarnya. Yang berbusa, yang berhormat Tuan Haji Syahri Sungit, bekas Ahli Dewan Negeri kawasan Hulu Kelang, Puan Anfal, kanda saya Datuk Wira Megat Zulkarnain bin Allahyarham Tan Sri Omar Din dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa parti-parti di bawah kerajaan perpaduan, penduduk-penduduk, pengurusi-pengurusi surau dan masjid yang bersama dengan kita, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, saya rakam rasa syukur kehadrat ilahi, majlis yang kita rangka dalam tempoh yang sangat pendek, sekitar 3-4 hari dihadiri dengan kehadiran dan sokongan daripada rakyat dan penduduk-penduduk di apartmen dan juga di Pangsapuri ini. Terima kasih di atas kehadiran semua dan juga kehadiran tuan-tuan yang pastinya ingin mendengar amanat dan juga mendengar ucapan serta pandangan pimpinan-pimpinan, terutamanya daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, selepas pilihan raya umum yang ke-15, berlaku perubahan corak pimpinan di dalam negara kita. Satu kumpulan yang cuba mewarisi dan mewakili seluruh rakyat Malaysia daripada Sabah, Sarawak dan seluruh Semenanjung, kepelbagaian kaum yang dikumpul, namun masih mementingkan dan mengutamakan kepimpinan orang Melayu dan orang Islam, bersama dengan satu lagi kelompok yang memilih untuk tidak mahu bersama di atas rasa keyakinan mereka, kononnya mereka lebih disokong dan mendapat sokongan daripada rakyat. Apa yang berlaku dalam politik negara kita pada hari ini adalah garis kematangan para pimpinan yang mahu melihat Malaysia ini bersatu kembali. Yang mahu melihat Malaysia ini kembali merangkul jalan tengah dan tidak menyemai politik kebencian, apatah lagi budaya takfir atau kafir mengkafir. Sebagaimana ulasan Dr. Abu Hafiz dalam ceramah dan tazkirah yang disampaikan sedikit sebentar tadi. Sudah pasti kita di negeri Selangor memerlukan landasan ini yang kita panggil sebagai landasan kesederhanaan. Kerana kita ingin meraihkan semua orang sebagai satu keluarga besar, rakyat negeri Selangor. Sebab itu dalam jelajah-jelajah yang saya anjurkan, dalam pertemuan-pertemuan yang saya selalu hadiri, dalam salam yang saya sempat sampaikan, saya sebut selalu salam kita Selangor. Kerana bagi saya, semua rakyat yang tinggal di negeri Selangor, semua orang yang tinggal di negeri Selangor, wajar mendapat sokongan dan dokongan daripada semua segi. Kalau tuan-tuan ada masa tengok, kita ada 46 program. Termasuk program baru Jelajah Ehsan. Hari ini sebagai contoh, antara isu yang digembar-gemburkan dan selalu diperkatakan adalah kita berdepan dengan kos kenaikan harga barang. Mereka yang bercakap ini, yang mengulang-ulang berwirid tentang isu harga barang ini, semasa duduk di peringkat persekutuan, tak mampu buat apa-apa. Tidak berbuat apa-apa. Ada 1-2 langkah dalam jawatan kuasa jihad ekonomi, itu pun belum ada hasil. Tapi saya nak maklumkan di negeri Selangor, saya tak buat komiti, kita buat mesyuarat dalam jawatan kuasa negeri, di kalangan ESCO, di kalangan adun-adun, kita tanya PKPS, Perbadanan Kemajuan Pertanian, kamu ambil tanah negeri, majukan pertanian negeri, berapa reserve kamu ada? Dia kata reserve kita tak banyak tuan, reserve kita ada dalam 400 juta ringgit Malaysia. Saya sebut, baik, terima kasih ada reserve 400 juta, sila keluarkan 50 juta. Bukan untuk saya, bukan untuk poket saya, bukan untuk adun, tetapi kita buat jualan yang kita panggil Jelajah Ehsan Rakyat ataupun JER. Di apartmen ini saja saya rasa 6 kali dah turun. Di kawasan
Hulu Kelang, saya rasa lebih daripada 15 hingga 20 kali jelajah Ehsan turun, termasuk jelajah Ehsan Rahmah. Sekarang yang mula menawarkan harga barangan murah daripada bulan 9. Bukan saya buat nak election, tapi daripada bulan 9 dulu. Itu satu contoh bagaimana kerajaan perpaduan di negeri Selangor ini berusaha untuk menangani masalah rakyat. Kalau isunya harga barang, kita pastikan keluarkan duit kita, keluarkan hasil kita, kembalikan kepada rakyat untuk turunkan harga barang. Ketika COVID-19, isunya orang tak ada duit nak buat saringan, kita keluarkan duit, kita buat saringan percuma kepada rakyat. Dulu orang tunggu vaksin lambat. Kerajaan Tan Sri Mahyudin lambat beli vaksin, lambat turunkan vaksin, hingga ramai yang meninggal. Masa Tan Sri Mahyudin jadi Perdana Menteri, 37,000 nyawa terkorban. Rakyat berkurung hampir 1 tahun. Orang keluar masuk. Yang dia buat, nak nafikan Parlimen bersidang. Yang dia buat pilihan raya kecil negeri Sabah, pilihan raya negeri Sabah, sehingga ramai dan merebak kes baru. Kerajaan negeri bertungkus lumus, termasuk beli vaksin kita sendiri dan bagi vaksin secara percuma kepada rakyat. Kita adalah satu-satunya negeri di Malaysia beri ratus ribu vaksin, bukan untuk siapa, untuk rakyat yang kita berikan secara percuma. Saudara, itu 2-3 perkara je yang saya sebut. Kalau masukkan 46 perkara, daripada anak baru lahir sampai insurans. Tuan-tuan yang belum daftar insurans, tuan-tuan boleh rujuk nanti dengan wakil-wakil kita macam mana daftar percuma. 6 juta rakyat akan dilindungi dengan insurans. Seluruh rakyat negeri Selangor daripada umur 30 hari, 1 bulan sampai 80 tahun ditanggung insurans dia percuma oleh kerajaan negeri perpaduan di negeri Selangor. Sebab itu, bila mereka kata laungan mereka ubah, laungan mereka change, saya tak tahu apa yang mereka nak ubah. Dia mungkin nak ubah menteri besar, dia nak ubah wakil rakyat, tetapi sampai hari ini, apa rancangan mereka untuk majukan negeri tak ada. Yang dia ada slogan, Selangor akan jauh lebih baik. Saya tunjukkan 5 tahun kita takbir negeri ini, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kerja pasukan kita, bukan Amir seorang, pasukan saya, penjawat-penjawat awam, kerja keras siang malam, negeri Selangor bertambah maju. Sekarang kita memegang 1/4 daripada ekonomi Malaysia. Maknanya kalau di poket kita ada RM10, RM2.50 kerja dan hasil negeri Selangor. Hasil tuan-tuan yang bekerja, majukan negeri sini, bangunkan negeri kita sama-sama, dan kita bagi balik dengan program daripada anak baru lahir sampai warga emas, anak masuk sekolah, sampai banyak lagi perkara yang kita belanjakan. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya juga nak ucap terima kasih sebab dalam pilihan raya umum yang lepas, saya tahu ada penduduk di sini dan juga pengundi-pengundi di sini, orang Hulu Kelang memilih kita secara majoriti untuk menjadi ahli Parlimen Gombak. Saya di dalam 3 minggu, 4 minggu pertama, alhamdulillah, hasil komunikasi perbincangan kita di Taman Melawati yang dulu ada masalah, jalan yang dikorek untuk membuat saluran IWK ataupun pembentungan IWK, kita selesaikan dalam tempoh kurang 2 bulan selepas saya jadi wakil rakyat. Semalam atau beberapa hari bulan yang lepas, Yang Berhormat YB Nik Nazmi, Menteri yang berkaitan, turun pula di depan di Jalan Keramat. Beliau maklum dengan saya, insya-Allah MB, insya-Allah Hamir, dia panggil saya kawan saya. Kita dah selesaikan tinggal 5% saja, tapi mulai minggu depan yang telah selesai, seluruh jalan keramat yang berlubang itu kita akan kambus dan pastikan jalan itu kembali semula untuk orang-orang keramat dan penduduk-penduduk yang ada di sini. Macam itu kerja. Bukan jadi ahli parlimen 2-3 penggal tak buat apa-apa. 5 tahun tak boleh buat apa-apa. Kerajaan persekutuan tak boleh buat apa-apa. Hari ini datang nak mengamis kembali
jawatan untuk adun, saya percaya orang Hulu Kelang deserve untuk terus di bawah Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, akhirnya saya tahu ini adalah next ataupun langkah yang kita akan buat. Saya tak sebut esok lusa, tapi dalam penggal akan datang. Kalau amanah dan kepimpinan ini kembali diberikan kepada kerajaan ini, insya-Allah next step kita adalah membangun semula kawasan-kawasan penempatan yang telah dibangunkan di tahun 70-an dan 80-an, terutama di kawasan apartmen dan kawasan-kawasan ini. Saya lihat, saya datang ke sini bukan sekali, ada masalah bumbung terbang, ada masalah ketika COVID saya turun, tapi kali ini beza dia apa tuan-tuan? Beza dia kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan akan dalam aliran yang sama. Di antara PHBN di negeri, PHBN di peringkat pusat, dan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Perdana Menteri akan bantu. Dan kita percaya, kalau sekali lagi kita diberi amanah di peringkat negeri, sesegera mungkin di tahun pertama saya akan turun balik di sini dan beberapa kawasan seluruh Selangor kita nak bangun semula rumah yang selesa untuk penduduk di sini dengan perumahan 2-3 bilik. Ini bukan janji palsu, saya dah pernah buat di satu tempat lain. Saya percaya ia boleh dilakukan. Kali ini kenapa saya yakin boleh dilakukan? Kerana kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri akan sama. Tapi kalau kita mengubah arah dengan semata-mata rasa nak ubah tanpa ada alasan, ikut emosi, akhirnya kita akan repeat balik sejarah lampau 15 tahun yang mana kita tak boleh buat apa-apa, kita tak mampu lakukan apa-apa. Jadi saudara-saudara sekalian, saya ucap terima kasih di atas kehadiran semua. Terima kasih Perdana Menteri datang. Perdana Menteri kita ni sebenarnya baru sampai daripada Vietnam. Semalam daripada Vietnam, malam pukul 8 turun, balik sempat mandi saja, sikat pun rambut tak apa betul, terus turun ke sini, nak jumpa orang Keramat, nak jumpa orang Hulu Kelang. Jadi dia akan banyak urusan dia, nak bentang, nak bagi maklum, banyak perkara dah kita lakukan, banyak urusan yang telah kita bantu, terutamanya orang miskin. Sebentar lagi beliau sebutkan ataupun tak apa lama lagi STR, sumbangan tunai rahmah 210,000 keluarga, dan Selangor merupakan penerima sumbangan tunai rahmah terbesar. Ada sumbangan 1 bilion. Saya percaya ada penerima-penerima yang daftar dengan iKasih di sini akan terima sumbangan tunai rahmah. Kerajaan pada hari ini, pusat terutamanya, nak selesai pendapatan rakyat. Baru kita tackle masalah harga barang dan juga harga barangan yang melampau dan bekalan barang yang kurang sesuai. Itu pun negeri dah sedikit bantu. Lepas ini insya-Allah tuan-tuan, kerja keras PM siang malam hari Sabtu Minggu Ahad ke sana kemari, jumpa orang, terang jumpa dengan orang, datang pejabat. Insya-Allah kita akan kembali pulih, segera pulih, kembalikan kehidupan rakyat dan penduduk di sini insya-Allah dengan kerjasama dan genggam erat persekutuan dan negeri. Kita akan bangunkan semula, hidupkan semula kawasan ini. Bukan lagi yang dipanggil sebagai Colombia ataupun yang dipanggil tempat penempatan rumah kos rendah. Sebaliknya penempatan yang selesa untuk rakyat dan penduduk di sini. Kalau sebelum ini kita boleh lakukan di beberapa tempat, insya-Allah di sini saya berjanji penggal akan datang, akan kita bangunkan semula tempat ini, rumah-rumah ini, untuk penduduk dan masyarakat di sini dengan kemudahan dan kediaman yang selesa. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah masa PRU, PRN nanti kita turun lagi jumpa untuk saya terangkan plan dan rancangan kita untuk tuan-tuan rakyat negeri Selangor, orang Keramat, orang Gombak dan orang Hulu Kelang. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.